Kalaulah insan sudah sampai ke tahap sedaran itu, maka ketika itu semuanya menyokong. Semuanya menyokong dirinya perjalanan hidupnya. Biarpun yang susah, biarpun yang senang, biarpun yang puji, biarpun yang keji, biarpun sehat, biarpun sakit. Semua dua sudut mengalami merasai itu, menyokong dirinya untuk sampai qarib dengan Allah lagi. Bukan jauh. Tapi orang yang belum cukup ilmunya itu, kalau suasana baik, semua menyokong dirinya, dia pun okeylah. Tapi agaknya suasana tak baik, suasana tak menyokong, bolehlah tahan 2-3 hari. Maklumlah baru sudah keluar 3 hari, tahanlah 3 hari. Lepas daripada itu, bungkus, sudah melelong lah. Ya, dia tak tahan. Sebab suasana itu mempengaruhi dirinya. Sebab suasana yang sebenar-benar suasana itu belum timbul dalam dirinya, maka suasana lahir itu mempengaruhi dirinya. Orang yang betul-betul keluar ini, keluar di jalan Allah ini, orang yang betul-betul keluar jalan Allah ini, yakni orang betul-betul menerima pengajian Nabi ini, orang yang betul-betul memahami pengajaran Nabi ini, orang yang betul-betul mengamalkan pengajaran Nabi ini, maka ketika itu dia laksana ikan yang berada di dalam air yang masin. Walaupun air itu masin, ikan itu tidak masin. Kenapa? Karena ikan itu hidup. Walaupun airnya masin, suasana itu masin, ikan tak masin. Tapi kalau ikan itu mati, jadi ikan masin. Itu jadi ikan kering itu. Dia dah mati. Jeruk kan dalam air masin itu kering kan pula. Jadi ikan kering lah. Suasana itu mempengaruhi dirinya dengan sebab dia mati. Apa beza orang yang mati dengan orang hidup? Orang yang mati orang tidak berzikir. Orang hidup orang yang berzikir. Apa makna zikir? Ilmu dan zikir itu digabungkan, bukan zikir saja. Bukan zikir berarti duduk tepi tiang tu berzikir. Saya berzikirlah. Ya, itu bahagian daripada zikir, bukan menyeluruhi. Engkau nak berzikir, nak sebut Allah, Allah itu berkenaan ilmu juga. Dengan sebab engkau ada ilmu, engkau tahu nak sebut, nak gabungkan huruf alif, lam, ha, jadinya Allah, Allah, tak, tak. Belajar itu. Boleh kita sebut Allah itu. Kalau tidak ada ilmu nak sebut tentang Allah itu. Nampak gabungan di antara ilmu dan zikir. Sentiasa berhubung itu, bukan putus. Tapi kita yang tak nampak. Oleh kerana kita tak nampak, selalu kita cakap macam orang bengong lah. Sekejap zikir, sekejap ilmu saja. Ini ilmu. Ini orang ilmu lah. Ini orang rajin mengajar ilmu. Kitab sajalah orang ini. Ini golongan zikir pula. Zikir saja mereka ini berpusing serban zikir. Sedangkan zikir dan ilmu itu sentiasa berhubung. Contoh tadi yang kita buat, boleh satu manusia itu menyebut Allah kalau dia tidak kenal huruf. Kenal huruf itu ilmulah. Nak sebut Allah itu kena ada ilmu. Bila sudah ada ilmu, yakni ilmu yang kita baca faham. Ilmu itu dikaitkan dengan baca faham. Baca ini mana iqra, ayat yang pertama ini baca itu iqra. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran itu. Turunnya Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penerangan. Huda, apa itu huda, apa itu petunjuk, dan furqan, ini perbezaan. Perbezaan di antara mana yang benar, mana yang tak benar. Perbezaan yang terang jelas nyata itu furqan.
Maka di situ berkehendakkan kepada bayan. Bayan itu berkehendakkan kepada penerangan. Penerangan itu berkehendakkan kepada manusia. Sebab itu An-Nas ini kata ulama, bila syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Huda ini diteruskan, lepas kalimat huda ini terus An-Nas. Maka khasatan bagi An-Nas itu kata ulama tafsir, yakni anbiya, aulia, siddiqin, syuhada wa salihin. Sebab nas inilah yang nak jadikan bayan, yang nak menerangkan apa itu huda, apa itu furqan. Sebab itu orang kata tak nak guru ini kacau sikitlah. Ya, ada Quran cukup, ada kitab hadis cukup, itu kacau sikitlah. Sebab di sini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Mesti ada silsilahnya itu, guru kepada guru yang mengambil penerangan itu, penjelasan itu. Dan penerangan penjelasan itu tidak lari dengan ijma' ulama, qiyas. Jadi Quran dan hadis itu mesti menyampaikan kepada ijma' ulama. Dan ijma' ulama itu dihubungkan dengan qiyas. Maka jadilah manusia itu keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Sebab pusatan ilmu yang kita baca, faham, ingat ini, engkau terang bagaimana sekali jauh, bagaimana dekat sekalipun, dia tidak akan terlepas dengan kalimah itu. Sebab itu ilmu dan zikir dan ilmu ini sentiasa berputar. Sebab itu hasil daripada kita duduk dalam majlis yang macam ini, kalau betul-betul kita pikir yang jenis macam ini, dia akan menimbulkan zikir. Zikir itu akan menguatkan lagi fikir kita. Apabila kuat dua sudut ini, itulah menjadikan dasar kehidupan manusia yang hidup tadi itu, macam ikan dalam air masin itu. Hiduplah itu. Hidup ikan dalam air masin sehingga dia tidak masin itu. Sebab dia hidup itu. Hidup itu apa maknanya? Ilmu dan zikir. Yang kita, oh kenapa dia hidup? Dia zikir. Boleh zikir kalau tidak ada ilmu. Sekalilah itu. Tapi biasanya kita dengar orang cakap zikir lah. Walaupun dia tak sebut, maknanya ilmu dan zikir lah. Itu maknanya walaupun dia tak sebut. Ya, sebab mustahil kita nak sebut zikir tanpa ilmu. Mustahil. Jadi itu kena faham sendirilah. Tapi kalau kita tak peringatkan diri kita, mungkin kita salah faham. Mungkin kita ingat, oh zikir saja. Ini yang jadi timbul pahaman dua ini. Golongan zikir saja, golongan ilmu saja. Dia tidak ada gabungan itu. Sebab ada satu sudut yang halus, seni, tak nampak itu. Antara hubungan ilmu dan zikir itu ada hubungan rapat. Tak nampak hubungan itu. Apabila manusia tidak nampak hubungan itu, maka jauhlah manusia itu daripada kenyataan kebenaran itu. Maka turunnya Al-Quran, Ramadan, puasa ini nak mendekatkan yang jauh, nak buangkan segala hijab-hijab hati itu. Puasa ini macam suluk, macam orang bersuluk. Puasa ini macam orang bersuluk, ya. Suluk ini orang mengasingkan diri pada makan dan minum, mengasingkan diri perkara-perkara yang membatalkan puasa. Suluklah itu.